Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbullah bin Muhammad Nuruddin, berumur 40 tahun dan sekarang menetap di Kota Damansara. Di sebelah saya ialah isteri saya. Saya Fazlina Najwa binti Zainuddin, 40 tahun. Okey, hari ini kami nak berkongsilah pengalaman kami sekeluarga menghadapi saat-saat sukar Allah memberi ujian kepada kami kerana COVID-19 ni lah. Okey, dia mula ni pada 4 Jun, masa mendapat perkabaran berita lah daripada seorang jiran kami lah, rakan saya memaklumkan ada jiran kami seorang lagi yang telah positif COVID-19. Ketika tu kami berdua memang ada urusan dengan dia lah, pasal urusan kejiranan. Bila dapat tahu dia tu positif, jiran kami ni positif, kami berdua dah mula rasa tak sedap hati lah. Sebab apa? Sebab kami antara yang rapat masa tu tengah berurusan dengan dia, dan kami buat keputusan untuk pergi ke klinik berhampiran. Satu hari tu duduk di rumah, saya tengok isteri saya semua, anak-anak semua memang tak ada apa-apa simptom. So kami memang yakin lah memang takkan dijangkiti. Okey, tak apalah. Keesokan harinya, 5 hari bulan tu, hari Sabtu, bila keputusan keluar, alhamdulillah, doktor maklumkan bahawasanya saya negatif dan kawan saya pun negatif. Okey, orang kata langit ni tak selalu cerah lah, orang cakap kan. Pada hari Ahad, keesokan harinya, barulah saya mula rasa badan saya rasa tak sedap, demam, sakit-sakit badan. Ketika tu hati dah terdetik lah, kita ni dah mula nak dijangkiti ke? Macam tu kita fikir macam tu kan. Tapi tak apa lagi lah, kita monitor dulu. Saya pun masa tu saya dah menghasilkan diri lah daripada isteri dan anak-anak saya. Saya duduk dalam bilik, makan ubat apa semua. Di samping tu juga ada menggunakan orang kata bercagari lah untuk tengok kita punya kita monitor yang kita punya alat sukatan suhu panas tu. So saya kontrol di situ. So saya tengok hari Senin tak kebah, hari Selasa pun tak kebah juga pagi tu. Pun saya rasa macam sesuatu yang tak kena lah ni. Saya pun terus pergi buat sekali lagi ujian swab test kali kedua. So pada malam, kalau tak salah saya, malam Selasa kan, malam Selasa tu rasanya saya dapat keputusan daripada SMS WhatsApp tu bagi tahu bahawa saya positif. Masa tu dah mula rasa ya betul kata kan. So dalam pada hari Rabu, saya dapat SMS daripada PKD Petaling Jaya supaya untuk saya pergi ke CAC Stadium Melawati pada tak salah saya 9 hari bulan, 9 ke 10 hari bulan macam tu. So saya pergi ke sana, keesokannya saya pergi sana, saya dah bawa beg apa semua, kelengkapan baju apa semua, alatan mandi apa semua. Sampai di CAC tu, di Melawati, Stadium Melawati tu, sekali lagi lah dia akan buat pemeriksaan nak menentukan kita ni boleh dikarantina sama ada di rumah ataupun untuk speaker ward ataupun pergi ke MAS. So bila dah saya lagi tak silap saya 2 atau 3 proses saringan tersebut, doktor decide supaya saya terus pergi ke MAS. Ada alasan, satu, saya ada history darah tinggi. Yang kedua, saya adalah cancer survivor. So saya pun terimalah dengan hati terbuka. So saya diletakkan di ruang terbuka. So bila tengah nak tunggu dapatkan gelang putih dan katil yang mana kita nak duduk, pandangan saya jadi kabur. Jadi kabur, saya rasa macam nak pitam. Lepas tu saya rasa macam nak terjatuh. Tu saya minta dekat petugas tu, ada tak gula-gula?
Sebab saya rasa mungkin saya hypo, kekurangan gula dalam badan ke apa, saya tak tahu kan. Tapi dia orang kata tak ada. Dia orang cakap, okay, tak apa, encik rehat tepi ni, kita akan bagi bantuan pernafasan dan sebagainya. So lebih kurang dalam 20 ke 25 minit lah saya duduk di ruang khas yang diorang sediakan tu. Pihak petugas sana decide supaya saya dihantar ke Sungai Buloh. Sebab di Sungai Buloh kelengkapan cukup. Di sini diorang risau takut apa-apa jadi kalau lebih mudarat, takut diorang tak boleh tackle dan diorang hantar saya ke Sungai Buloh. So bila sampai je di hospital Sungai Buloh di bahagian kecemasan, alhamdulillah lah petugas-petugas kat sana dah maklumkan, petugas daripada Sungai Buloh pun sambut kami. Terus kami dibawa ke masuk ward. Saya duduk di hospital tu selama 2 hari 2 malam di dalam ward hospital Sungai Buloh, 2 hari 2 malam. Orang kata banyaklah treatment lah, yang pemeriksaan yang doktor buat, ambil darah, cek gula apa semua ni, tangan ni habis dah semua lah, kena cucuk lah. So kita reda lah sebab memang dah takut kan, tapi cucuk, kena cucuk, lala dah jadi lali. Okay, bila sepanjang tempoh rawatan tu saya pakai juga oksigen, bantuan oksigen. Lepas tu bila doktor dah cek keadaan darah saya apa semua dah okey, 2 hari selepas tu, hari Sabtu tak silap saya, hari Sabtu doktor decide bagi tahu, okey, you dah boleh pergi ke pusat kawalan Pusta. Betul-betul hadapan dengan hospital Sungai Buloh. Kayaknya kalau orang kata bila masuk pusat Pusta tu, harapan nak keluar tu dah tinggi dah. Maknanya dah tak ada apa lagi dah, semua tunggu nak, orang kata nak check up je. Di situ cumanya bila saya nak discharge pada hari Selasa, saya dah mula rasa dada saya ni lain macam. Saya kata, kenapa dada aku ni rasa macam berat, rasa macam tak selesa. Tapi hati dah rasa nak balik ni. Kita dah tahu dah, kalau kita cerita kat doktor nanti, maunya dia tahan kita lagi. Mungkin kita fikir, oh ni mungkin ikut kesan asma ke asma mau nak jadi ke, sebab saya pun ada sikit minor asma lah kan. So saya pun gagahkan diri saya balik juga. So bila dah discharge tu, saya tengok laporan doktor, okey, saya fahamkan saya dalam kategori 3G lah. Maknanya orang kata taklah terlalu kronik sangat dia punya sakit tu. Tapi yang saya rasa pelik, bila saya berjalan tu saya tak boleh berjalan dengan laju. Dia pelan tau, sebab kita macam rasa tak selesa. Kita rasa macam ada sesuatu yang ada dalam badan kita ni. Tapi bila difikirkan, mungkinlah doktor dah check, oh aku ni dah tak ada COVID lah kan, so mungkin kata kita asma. Taklah, saya pun balik. Bila balik ke rumah, macam biasa orang rumah saya pun terkejut dekat lain. Cepat je doktor lepaskan awak ni, dia kata kan. Lepas dia saya rasa macam tak selesa tu, saya terus pergi klinik ke kesihatan, yang klinik di area rumah tu lah. Bila saya fikir, ni mungkin asma je. Kita fikir macam tu je kan, sebab kita kata kita dah clear dah kan, doktor dah kata dah check memang dah clear. Lepas tu bila pergi tu, sebelum pergi tu saya dah check dulu saya punya kandungan oksigen saya. Memang 88 masa tu, bacaan dia 88. Memang orang kata teruk lah kan. So saya kata, mungkin ikutlah saya punya ni rosak ke apa, saya pergi kat klinik. Bila pergi klinik tu, doktor bagi juga saya pakai net untuk kontrol saya punya ni, apa, pernafasan apa semua, sebab dan masa yang sama juga dia ambil juga oximeter di sana, apa, bacaan oksigen pun sama 88. Dia kata ni dah, saya rasa ni bukan ni dah, dia kata lah, ini mesti dia kata bersangkut balik dengan cerita COVID ni, dia kata kan. Itu dia buat apa tu, Malaysia lepas maghrib. Saya ingat lagi, saya minta bantuan rakan saya juga yang positif tu pun, dia pun dah mula dah nampak okey lah kan. Dia hantar saya ke emergency. Di emergency pun ambil juga bacaan oksigen pun 88. Terus saya kena tahan. So sepanjang malam tu kira 12 jam lah, dekat 12 jam sebab saya sampai dalam 8.45 lebih kurang. Terus petugas kesihatan tahan saya di emergency tu. Masa tu saya dah tengok ramai dah orang kat dalam tu. Dia kata, ya Allah. Sebab masa mula-mula hari tu kita terus masuk ke ward, kita tak nampak kan. Dia kata, ya Allah, banyaknya. Kata memang masa tu kata, memang dah tak boleh nak fikir lah. Kita kata, apa lah, orang lain tak apalah. Asalnya aku pergi kesihatan aku je masa tu kan. Bila tu doktor suruh saya tidur menerap apa semua, bagi oksigen apa semua okey. Dan keesokan harinya barulah saya dibenarkan. Bila dah dipantau di kecemasan dah okey, baru esokan harinya doktor bawa saya ke ward lah. So
di sepanjang ward, di ward tu pula adalah suka orang kata pengalaman-pengalaman yang saya nampak yang banyak orang kata boleh menginsafkan kita jugalah, sebab saya ditempatkan di ruang di mana pesakit-pesakit COVID ni menjalani proses dialisis. Ada yang meraung-raung kata ya Allah sakit doktor, kita faham lah kan kalau ada pesakit COVID yang ada darah tinggi ke, yang ada masalah buah pinggang ni, dia lagi teruk lah. Saya pun dah masuk ward macam biasa, doktor pantau apa semua, banyak perkara yang saya tak boleh lupa. Satu ketika tu kira jiran kata saya lah, seorang pakcik ni, dia daripada, kalau tak silap saya daripada Tanjung Karang, dia pun hantar ke situ disebabkan COVID jugalah. So umur lebih kurang dalam 76, dia bayar ayah saya lah. Kami tak sembang banyak lah, sebab masing-masing menjaga kesihatan masing-masing, sebab tak fikirlah kesihatan orang lain. Tapi kita jaga kesihatan kita, tapi dalam masa yang sama tanyakan khabar juga, sebab pakcik ni memang dah tak boleh nak bergerak ke toilet, kena diberi pakai pampers apa semua kan. Kalau ada masalah memang dia, kalau dia nak air ke apa, saya akan bantulah tu kan. Cuma masa yang dia dimasukkan pada hari Rabu tu, saya tak nampak apa masalah, sebab nampak dia okey, sembang okey, makan pun okey. Lepas tu banyak tidur lah, sebab COVID ni dia bagi kita cepat letih tau. So jalan-jalan yang terbaiknya adalah kita berehat secukupnya. Saya mula rasa tak sedap hati tu pada hari Sabtu petang. Saya tengok keadaan pakcik ni, dia makin lama makin macam orang kata tak seperti biasa tau. Dia asyik baring dan tidur pun menghadap ke sebelah kiri, dia tak menghadap ke sebelah saya, sebelah kanan. Lepas tu macam biasalah, bila time doktor petugas apa semua datang untuk buat pemeriksaan rutin tu, saya tengok keadaan jadi macam kelang kabut sikit lah, orang kata istilah tu kelang kabut sikit. Sebab kenapa pakcik ni dalam keadaan yang kondisi yang tak okey. Lepas tu doktor pun dengan tim kesihatan gerakkan doktor tu pun dah tak ada respon apa semua. Lepas tu bagi bantuan pernafasan tu, memang oksigen tu memang selalu memang ada di ni, orang kata kita kena pakai. Sebab kami bila yang ada yang di ward tu memang kena pakai, tak boleh buka kecuali makan ataupun nak tertandas sajalah kan. Masa tu lepas maghrib, saya ingat lagi, tengah ada 3-4 orang tu tengah menguruskan pakcik ni, salah seorang daripada ni pegang handphone. Bila dia pegang handphone tu, saya dah fikir lah, sebab kita nak tengok selalu kadang dalam YouTube, dalam FB, kalau pegang handphone ni habis, saya kata kan, rasa fikir habis. Tapi saya fikir positif lagi lah masa tu, mungkin lah kot doktor nak cakap sesuatu dengan waris kan. So doktor pun call waris, waris beritahu keadaan pakcik ni sekarang ni, keluarga dia keadaan ni macam mana sekarang ni. Lepas tu yang saya ingat, doktor ada beritahu kita nak minta tempoh lagi untuk tengok dia sehingga esok. Saya dah rasa macam sedih, sebab yelah, kita sembang kan, kita sembangkan dia. Lepas tu hari tu dia senyum, kita rasa macam pelik, kenapa dia jadi macam tu kan. Lepas tu apa yang saya pun tak boleh lupa kalau time makan tu, sebab dan satu roti tu, dia kata roti ni anak dia bagi tau. Kalau saya kata, ni makanlah anak saya bagi, ni anak saya bagi, dia cakap macam tu kan. So bila dah jadi malam tu, saya dah rasa macam ya Allah, macam ni, sampai tahap macam ni kan. Dia punya apa orang kata, dia serang tu, COVID tu dia serang sampai kita tak boleh sedar tau. Walaupun kita masa tu kita menghadapi saat kita pun sakit juga, tapi rupanya ada lagi yang lagi teruk daripada kita kan, daripada kita yang sedang bertarung dengan penyakit ni. Masa tu memang saya katalah, saya rasa ya Allah selamatkanlah. Itulah yang saya sebut selalu, sama juga dengan kawan-kawan saya yang ada sekitar tu pun semua jadi macam terdiam tau. Kami tak boleh nak kata apa-apa dah. Doktor bagi bantuan pernafasan, oksigen apa semua. Kita tengok masa tu pun masih okey lagi. Lepas tu tak apalah, kita pun fikir, saya sempatlah mendoakan apa semua kawan. Malam tu okey lah, tak ada apa. Tapi dalam masa sama saya tengok juga dia. Tapi bila esok pagi tu dalam sekitar pukul 8 lebih, doktor datang lagi tengok, memang dah tak ada harapan dah. Sekali lagi call, buat video call. Masa tu memang
Saya berlari lah, saya kata, ya Allah, ada aku. Macam mana? Dia kata, banyak lawa aku. Cakap macam tu, dia tak balik cakap kan. Sebab kita dah tengok depan mata kita. Sahabat ni kita dah tengok dalam video, dia tak memberi, dia tak sampai tau kesan tu. Walaupun kita rasa sedih. Tapi bila dia berlaku kat depan mata kita, di saat tak ada seorang pun family yang uruskan dia lah. Masa sedih gila. Saya memang tak boleh nak kata apa dah masa tu. Saat dia diuruskan, dimasukkan dalam plastik yang ikut SOP lah yang tu. Memang cukup mengisahkan lah. Banyak lah saya tengok macam yang orang kata tadi sakit dialisis yang menjadi itu, saya boleh tahan lagi. Tapi bila saat yang ketika tu, dengan kita dengar lagi masa video tu family dalam video tu semua menangis, kita tak boleh buat apa. Kita just tengok macam tu kan. Kita duduk sebelah ni pun tak boleh nak pergi ni, tak boleh nak bantu apa semua. Kita tengok je petugas tu buat kerja. Memang itulah, memang orang kata bagi kesan lah dekat diri saya. Lama jugalah yang buatkan saya sedih. Memang saya sedih sebab saya fikir satu lagi, Pak Dik ni sama umur ayah saya. Otomatik terus saya memang teringat ayah saya kan. Dan saya minta doa kat Tuhan, jauhkanlah penyakit dia daripada semua keluarga saya. Cukuplah Tuhan tu nak uji saya kan, keluarga saya cukuplah. Saya tak nak lah adik-adik saya, mak ayah saya pun kena juga macam tu. Okeylah, habis yang Pak Dik tu, dalam masa 2 hari lepas tu, doktor ada bagi tahu saya, mungkin pagi selepas saya sarapan, tiba-tiba doktor kata, Cik Sebelah, you dah sarapan ke belum? Saya kata dah. Dia kata, kenapa doktor? Sebab dalam tengah hari sekali kita nak buat you CT scan, kita nak tengok paru-paru you. Kalau paru-paru you tak ada yang darah beku, okey. Kalau ada darah beku, cerita dia lain lagi kan. Masa tu bayangkanlah, dah lah kita bawa lepas sedih yang satu part ni, dah datang satu lagi pula ni. Yelah, itu mungkin salah satu prosedur lah, saya faham. So saya dikenali puasa selama 4 jam tu, jangan makan. So bila saya pergi, saya buat macam biasa, tak ada masalah. Lepas tu doktor ada maklumkan, nanti kita akan maklumkan petang. So bila petang tu, saya duk tunggu juga. Doktor ni duk lalu selalu, tapi tak ada pun bagi tahu keputusan ni. Aku ni macam mana, teruk ke tak teruk ke kan. Tak apalah, bila dah lama saya tu tak ada keputusan, saya berpandangan, okey, kalau tak ada yang serius, dia tak akan beritahu. Kalau serius, dia akan beritahu balik. So itulah saya pegang sampailah proses rawatan yang seterusnya. Mereka kontrol, tengok saya punya bacaan darah apa semua, tak ada masalah. Setelah bacaan oksigen saya pada mulanya, paras oksigen yang saya perlukan masa tu adalah 9. Lepas tu dia turun, pada hari berikutnya turun 8, 7, sampailah satu ketika 6 atau 5, saya lupa. Doktor ada beritahu, okey, sekejap sebelah kita akan pindah. Selalu saya tanya dekat nurse ni apa semua, kalau pindah buat ni apa dia, makin teruk ke, makin apa kan. Nurse beritahu, selalunya kalau macam ni akan kondisi tuan dah semakin baik. Dia kata, okey, saya dipindahkan naik ke tingkat 7. Terus saya sempatlah duduk, tak saya 2 hari 1 malam lah situ. Lepas tu terus saya pergi ke level 3, tingkat 3. Di situ banyaklah, mungkin saya ringkaskan lah. Bila sana saya belajar macam mana nak kontrol pernafasan untuk paru-paru kita, senaman. Sebab kita tak boleh nak bergerak. Sebab bayangkanlah, kalau katakan ni katil saya di sini, tandas di sebelah, nak ke tandas tu pun, ya Allah, kalau kita orang tua yang slow berjalan tu, kami lagi slow jalan, memang tak boleh. Sampai satu ketika ada juga pesakit lain yang berbayar umur saya yang langsung tak boleh, terpaksa pakai pampers. Dia dah tak boleh jalan dah, sebab memang dada ni dah tak boleh nak ni kan. Tapi saya alhamdulillah masih berjalan. Tapi bila dah sampai toilet apa semua tu, kena ambil nafas lah, tak boleh lah kita nak macam harian kita tu terus duduk nak ni apa semua, kita nak gosok gigi ke nak mandi ke apa lah. Jadi tak ada, ni satu part satu, waktu lagi satu part satu kita buat, tak boleh nak berterusan. So memang ambil masa yang lama lah untuk habiskan kerja daripada tempat dia pergi ke toilet dah patah kali. Yang tu yang saya rasa memang COVID ni memang teruk lah.
Yang pengalaman yang memang saya rasa tak boleh saya lupakan lah sampai akhir hayat saya lah. Ketika tu memang fikirlah masa saya nak keluar rumah tu yang kali kedua tu, saya fikir pun wife saya berfikir tak bertemu tak kita kembali. Itu yang selalu yang kita bermain kat fikiran kan, adakah aku akan balik, dan dia akan fikir adakah saya akan pulang balik ke rumah. Okay, mula 5 hari bulan bila dia beritahu dia kontak rapat yang jiran yang positif COVID tu, macam kita biasanya kita dah boleh agak yang kita tu kemungkinan akan dapat juga. Jadi bila hari berapa bulan ni masuk buat? 9 bulan. Okey, saya start demam 9 hari bulan. Tapi sebenarnya dia punya simptom tu bermula dengan sakit kepala. Saya memang tak pernah ada sakit kepala, jadi macam pelik. Kenapa pula ada sakit kepala ni? Tapi dia 9 hari bulan tu baru simptom demam tu mula. Jadi bila dia nak ke Maib, nak ke CAC jadi macam lega lah sebab dia dah keluar. Sebab memang kena cepat, kena pergilah, tahu tak boleh duduk kat rumah sebab kita tak tahu keadaan macam mana. Jadi saya dah mula demam tapi masih boleh masak. Jadi 11 hari bulan kami kena pergi buat swab test dekat Dewan dekat Seksyen 1 Dewan Seksyen 1 Kota Damansara. Bila doktor maklumkan sudah pergi, jadi saya pergi je lah 11 hari bulan. Kita orang buat swab test. Tapi sebabkan saya ada history kesihatan, jadi dapat lane cepat lah, yang pertama sampai. Jadi dia terus masuk je, tak payah tunggu orang ramai. Jadi kami masuk, swab test, balik. Jadi menunggu positif ni, menunggu keputusan ni daripada hari Jumaat, rupanya hari Isnin baru keluar. Tapi sebenarnya sepanjang 4 hari di rumah tu, 11, 12, 13 tu, sebenarnya masa tu sangat kritikal. 12 hari bulan, anak saya nombor 3 mula demam. Dalam pukul 4 pagi, tiba-tiba hit dia dah naik jadi 39.5. Memang ambil PCM setiap 4 jam. Maknanya anak yang pertama Haris dengan Hadif, dia orang memang demam, jadi dia orang memang pastikan dia orang ambil PCM setiap 4 jam. Tapi pelik ni demam, selalunya kalau kita demam biasa, bila cukup dia 4 jam tu kita tak demam lagi kan. Tapi tak, ada 3 jam pun dia high dah balik demam. Dia memang pelik bagi saya. Saya tak tahu berapa papan saya makan Panadol. Habis dah stok kat dalam rumah, jadi order je. Semua pakai Grab je. Saya ni pula banyak kali call PKD. Bila saya nak kena, dia suruh saya pergi sendiri ke CAC. Saya kata mustahil saya boleh pergi. Sebabnya saya keadaan yang macam ni tak mungkin saya boleh drive pun. Bila kata dia datang ambil, kita orang pada pukul 1. Tapi masalahnya dalam antara 3 orang anak saya ni ada seorang yang negatif. Jadi dia ni doktor kata tak benarkan dia pergi ke MAEPS. Jadi kena tinggal. Bila dia tahu dia kena tinggal, dia buat pujuk rayu lah supaya dia dibawa bersama. Jadi saya cuba bincang dengan doktor kata tak perlu sebab dia dah besar. Jadi boleh tak, dia dah 13 tahun, jadi dia boleh duduk rumah seorang. Kami bertiga sampai dekat MAEPS. Jadi kami disaring. Bila saring, saya dengan Haris yang nombor 1, kami kena buat X-ray. Hadif tak perlu sebab Hadif rupanya dia stage 1, Haris stage 2, saya stage 3. Jadi masa tu saya tak ada pesan, tapi saya tak risau sebab Hadif ada telefon kat tangan dia. Jadi kami ingat kami akan bertemu balik. Rupanya selepas dia disaring apa semua, dia duduk buat mana, rupanya Hadif ni dah dipindahkan terus masuk ke ward. Dia tak tahu dia di mana. Jadi saya minta pada petugas, boleh tak pastikan abang dia masuk sekali. Tapi petugas kata dia tak boleh bagi jaminan 100%, tapi dia boleh jumpa. Masalah saya kata baju dia orang berkongsi beg. Saya ingatkan dia duduk sekali. Jadi petugas bagi plastik, pindahkan. Jadi saya naik bas, saya dipindahkan ke Ward A2 untuk pesakit tahap 3. Masa yang tengah kelang kabut Hadif ni kat mana, rupa-rupanya sepupu Hasbullah jumpa dia kat dalam ward tu. Memang rasa macam kena kata kebetulan kan, sepupu saya, suami isteri pun kena juga. Jadi suami dia dah jumpa Hadif. Jadi dia bagi tahu jangan risau, Hadif dah ada dengan dia. Jadi masa saya tak kisahlah hari dengan dia ke tidak ke, tu tak ada masalah lah.
Jadi bila rupanya Haris dapat duduk satu ward dengan Hadif. Jadi saya tak payah risaulah dia orang tu. Sekarang utamanya adalah saya. Bila masuk ke ward, memang pemandangan tu speechless lah, tak tahu nak cakap apa. Bukan keadaan fasiliti saya rasa kerajaan dah sediakan yang terbaik. Tilam nombor 1, katil, kami dapat katil single, bukan katil double decker. Itu satu lega masuk ward single, tak payah nak memanjat. Yang tu kebanyakannya umur, saya rasa ada anak dara sampailah nenek lah. Cuma pemandangan yang agak sedih kat situ bila ada anak kecil yang mak dia positif dan anak dia pun anak dia pun positif yang kecil lah. Dan katil yang bahagian hadapan berdekatan dengan bilik doktor adalah yang dikira berkena pemantauan rapi. Kat situ saya nampak ada beberapa lah yang ada anak kecil kat tepi katil duduk tunggu mak dia. Dan mak dia memang tak berdaya dah pun. Sebenarnya menunggu kena bawa ke Sungai Buloh. Boleh katakan saya kat sana 6 hari 6 malam. Boleh katakan setiap malam boleh nampak ambulan akan datang keluarkan yang kritikal ke Sungai Buloh. Jadi saya bertuahnya saya duduk sebelah cikgu ni, dia dah dapat keluar, dia tengah menunggu panggilan. Masa saya sampai tu dia tunggu nama announcement dia untuk balik, sama ada nama naik ke tidak. Jadi masa tu dia bercerita lah, dah masa sudah 2 pagi tapi dia masih bercerita macam benda yang do and don'ts dalam ward. Situasi dalam MAEP ni bukan macam kita di ward biasa. Di ward kita dilayan macam Tuan Puteri kan, Putera Raja kan je, okey datang. Tak kira lah ward kerajaan ke swasta ke, kita memang duduk atas katil, dia orang akan datang. Ini tak, doktor akan duduk dalam bilik kaca kat depan ni, kita hanya komunikasi dengan dia orang dengan kaca dan bahasa isyarat saja. Kalau nak hantar dokumen dekat bawah pintu, dan dia akan guna intercom. Surau facilities memang kemudahannya dia orang memang sangat, saya rasa well prepared. Tapi kalau orang tu sangat kita kata fasih akan ada masalah lah. Tapi dah keadaan macam tu kena redha je lah. Macam-macam orang tapi kebanyakan buat solat je tak ada masalah. Sebab dia memang letak surau tu boleh dilihat. Mana apa-apa berlaku kalau pengsan kat dalam tu memang dia orang boleh nampak. Jadi condition tu proper. Dan saya yang saya rasa bertuah sebab kedudukan dewan tu boleh keluar. Jadi sebenarnya hari kedua saya kat MAEP tu, dia orang masih tak bagi saya ubat. Dan saya dah perasan kenapa nafas saya makin berat. Dan petang tu saya hanya boleh bernafas setakat perut saja. Saya pelik, kenapa tak dia sampai sini ya? Kenapa sampai sini? Lepas tu dia orang kata, "Meh tengok telefon belakang, rupanya kat belakang tu ada mak dah." Bila kita sampai, ID tu memang akan letak kat sini. Jadi apa-apa tanya, angkat je ni, ID dia kat sini. Maknanya nama, semua IC semua ada kat sini. Rupanya kat situ ada mak yang rupanya saya punya paru-paru, kemungkinan lah itu kefahaman kami sesama dekat situ, 10% dah efek. Sebab dia orang kata dia hanya ada 1 calik. Dia kata kenapa saya ada 10? Dia kata itu tandanya kau punya paru-paru tu ada 10 lah tu yang efek. Esoknya baru dia orang bagi saya antibiotik 2 jenis. Saya makan pukul 4, pukul 10 nafas saya dah naik kat sini. Jadi setiap pagi, saya kata tadi, sebetulnya ada pintu keluar. Jadi saya boleh keluar daripada aircon tu untuk buat qigong. Qigong saya tahu sikit lah basic qigong yang simple. Jadi buat. Jadi malamnya saya dah boleh nafas sampai sini, besoknya saya dah boleh nafas sampai penuh. Tapi pergerakan memang masih perlahan lah. Jadi hari ke-6 tiba-tiba nama saya dia orang announce boleh keluar. Jadi dia rendah lah kat tepi tu semua macam mana boleh keluar, awak baru je 6 hari kat sini kan. Saya kata sebenarnya saya dah stranded kat rumah 11 hari. Jadi sebenarnya ni kata memang saya rumah start 9, 17 baru saya dapat masuk ward. Dapat ke MAEP. Jadi dia punya bacaan tu dah saya rasa dah turun. Saya pun tak faham sangat dia punya kiraan. Jadi saya boleh balik. Dan anak saya 2 orang tu tak boleh balik lagi. Tak apalah, saya balik dulu. Jadi balik tu kita orang keluar. Tapi memang pengurusan bagi saya sangat dekat lah. Kita orang sampai, pengumuman semua dah beratur pun kat 2 jam, tak ada masalah pun.
Kemudian bas sampai, hantar kami ke pintu depan dan ada boleh ambil e-hailing. Masa hari 20 hari bulan, hari Ahad, saya discharge hari Selasa. Tiba-tiba bukan, KKM memang call untuk anak saya buat ulang test sebab dia negatif. Bila negatif ni panjang cerita ulang swab dia. Jadi dia orang nak buat ulang swab. Jadi yang dia ni sebenarnya saya rasa yang paling dari segi mental yang paling efek. Sebab ni dia seorang. Sebab semasa kami keluar tu saya lari je. Macam tarik je beg orang tu lari. Saya tinggal je, lantaklah dia nak meraung ke, nak telentang ke, saya tak peduli. Bagi saya yang positif tu kena treat dulu. Dia tak apa. Jadi dia ni duduk di rumah sepanjang 4 hari 4 malam ni memang penakut. Jadi duduk seorang-seorang tu, dan hobi masuk ke dalam hantu. Dia akan memang banyak benda lah dalam kepala otak dia kan. Jadi dia ni sentiasa di video call. Dia on je WhatsApp call tu. So pakcik dengan makcik dia sentiasa live. Dia pergi tandai ke, dia pergi sembahyang ke, dia makan ke, memang dia waktu tengok je dia sampai dia tidur. Jadi dia di 20 hari bulan tu, bila KKM telefon, KKM marah saya. Kenapa puan tinggalkan anak puan seorang diri kat rumah? Yang itu bagi saya memang kelakar. Sebabnya doktor yang ni mulanya kata tak boleh bawa. Kenapa pula tiba-tiba kena saya tinggalkan anak seorang? Puan tak boleh tinggal, dia budak bawah umur apa semua. Rupanya saya tak tahu yang dia sendiri dah deal, dia nak cakap sendiri dengan KKM tu. Dia tak tahu, saya tak tahu dia cakap apa pada KKM. Jadi KKM ni arrangekan dia tu ditransfer daripada, boleh pula keluar rumah, Kota Damansara ke Jalan Kelang Lama. Sebab makcik dia dekat Jalan Kelang Lama, jadi diorang tukar tempat dia buat swab test tu. Jadi dia makcik dia pun kena membebel dengan doktor lah, kenapa tinggalkan anak Zara ni seorang, apa semua, bahaya lah dari segi psikologi apa semua. Faham benda tu sebenarnya. Saya nampak kesan tu masih ada pada dia sekarang, sebab dia rasa abandon. Tapi sebenarnya kita tinggalkan dia tu sebab masalah kecemasan. Bayangkan budak yang lagi kecil ditinggalkan. Dia kalau baby atau toddler ke bayi bolehlah bawa kan pergi ke mak. Ini besar, mana nak bawa, nak duduk, memang dia akan risiko lah. Jadi bila ditukarkan 20 hari bulan tu, makcik dia orang bagi permission lah untuk dia bawa, hantar keluar. Jadi settle lah masalah dia orang punya video call. Bagi saya yang itu yang paling mencabar. So yang abang dia, adik dia esoknya kan keluar. Lepas tu abang dia pun esoknya. Tapi macam dia orang ni dia orang rupanya duduk kat Maab tu, yang kecil tu dia macam seronok sebab ada kawan-kawan. Dan dia boleh main game sepanjang masa, tak ada orang nak marah. Kami kat rumah selalu marah kan. Dia bebas lah. Makanan tak kata, main game tu je. Jadi kalau kita call tanya khabar pun, dia busy. Semua pelik apa yang dia busy. Kadang saya call pun tanya, selalu yang call saya tu yang nombor 2 tu lah. Yang nombor 3 dengan nombor 1 tu memang tak kisahkan sudah lah. Sebab dia ada live game kan, Mobile Legends tu. Jadi macam saya juga nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih terutama sekali lah kepada keluarga saya. Memang setiap malam, kali kedua yang saya masuk ward tu, memang kami menganjurkan bacaan Yasin secara online. So saya tahu mak saya call adik-adik dia nangis sebab saya kan. Lepas tu makcik-makcik saya ni semua cerita lah, dan kawan bagi tahu, bagi semangat. Saya kata ya, saya memang lawan. Saya kata kan, kalau saya tak lawan sampai bila kan, saya kata kan, takkan saya nak menyerah pada orang kata penyakit ni kan. Kita yang kena lawan kan. So memang doa kawan orang tua, saudara-saudara, kawan-kawan semua memang sangat membantu. Sebab saya tak fikir lain. Masa tu saya fikirkan saya nak doa korang je, saya tak minta lain pun. Lepas tu dalam masa yang sama juga, wife saya masa kali pertama tu dia ada post kejap dalam FB yang saya masuk hospital. Lepas tu saya minta dia remove kan daripada FB. Saya 10 second je masuk. Saya dapat tu saya keluar kan. Lepas tu rupanya ada rakan saya yang nampak. So saya pun tak tahu apa, dia orang sama-sama dia orang berpakat buat kutipan sumbangan amal. Alhamdulillah lah, berkat daripada semua tu kutipan tu berjaya dilaksanakan, dan saya memang ucapkan terima kasih banyak lah sebab banyak membantu.
sangat membantu untuk melicikkan kita orang punya ni dengan Grab nak kena bayar apa semua, lepas tu dalam masa yang sama masih masuk rosak apa semua kan. So itu banyak membantu kami lah dari segi support moral. Juga jiran apa semualah, jiran memang tak putus-putus lah. Macam tadi saya cakap, bagi makan apa semua, tanyakan khabar. So rakan-rakan kita yang di office apa semua pun sama tanya khabar macam mana. Ada juga saya nak minta maaf jugalah, ada yang saya tak bagi tahu, lepas tu ada yang mesej saya tak jawab. Sebab apa? Ketika tu saya fikir saya nak cepat sembuh. Saya tak nak fikir yang bukan-bukan. Sebab kita nak layan semua orang apa semua ni, bukan masa ketika tu. Biar kita dah sembuh baru kita cakap keadaan kita macam mana apa semualah. So yang ada di luar sana tu lah, kalau kata COVID tu tak benar, dah silap lah. Sebab bukan apa, kita tahu penyakit tu ada, tapi bila dah kena pada diri kita, macam saya dalam stage 4. Sebab apa? Sebab dia dah efek saya punya paru-paru. Memang doktor cakap 50 ke 75%. Paru-paru saya memang dia dah attack lah, betul kan? Memang sangat bahaya. Alhamdulillah lah, doa-doa korang apa semua, rakan-rakan apa semua, keluarga banyak membantu untuk saya ada sekarang ni. Dan doktor pun pesan selalulah buat senaman untuk paru-paru ni dapat bekerja dan dapat di-expandkan lagi. So saya rasa inilah pengalaman yang memang saya tak lupakan. Memang kalau tadi pun pada awal saya beritahu, saya adalah cancer survivor. Cancer survivor tu walaupun saya kena masa tu pun tahun 2015 macam tu, saya tak berapa? 16 saya tak rasa sehebat ni ujian yang Allah bagi pada saya ni. Dengan keadaan sekeliling anak-anak apa semua kan. Yang itulah yang buatkan saya bersyukur sangat-sangat. Saya diberi peluang untuk bersama balik bersama keluarga balik. Dan kira orang kata 2 kali lah saya masuk hospital ni. Kali pertama dan yang saya ketiga, dan kali kedua yang saya ketiga. Pesanan saya bagi yang belum vaksin lah. Sebabnya betul orang kata dah vaksin pun boleh kena, tapi kesan dia kepada diri kita yang dah vaksin dengan belum sangat berbeza. Maksudnya dia punya impact dia kepada badan sangat kurang. Betul kita akan dijangkiti, tapi untuk kemudaratan tu dapat, risiko kematian tu akan dapat dikurangkan. Maknanya mungkin setakat 1 dan 2 saja berbanding dengan orang yang tak vaksin. Kami dah kena COVID yang belum sempat divaksin. Jadi bayangkan, saya tak ada masalah kesihatan pun, masalah dari segi paru-paru pun teruk. Bayangkan orang yang kena, yang dah ada masalah kesihatan. Jadi pergilah vaksin. So saya sambung sikit lah yang pasal vaksin ni. Saya menghormati pandangan masing-masing. Mungkin ada yang kata tak perlu vaksin, mungkin ada yang kata vaksin. Sebab itu adalah diri sendiri masing-masing. Sebab macam tadilah, macam saya cakap tadi, bila kita dah vaksin, risiko untuk kita orang kata teruk tu sangat kurang. Sebab kalau kita perasan selepas kita ni semua divaksin, kes dah semakin kurang berbanding masa yang kita bulan 6, bulan 5 tu, yang kemuncaknya yang pandemik yang teruk tu bila bulan 6 ke atas tu. Selepas saya elok ni, saya keluar je daripada hospital, meletup terus kita punya orang kata jangkitan tu meningkat dengan tiba-tiba dengan mendadak. Jika ada peluang, bukanlah dia kata, kalau ada peluang tu pergilah vaksin. Kalau anda ada penyakit sampingan ke apa, minta pandangan doktor, nasihat doktor. Sebab saya nampak vaksin ni kita ikhtiar. Kita bukannya simple pun nakkan benda ni kita ke apa kan. Tapi bila kita ikhtiar, selebihnya Allah dah uruskan, dah tentukan kita punya perjalanan. Kalau kita tak ikhtiar, macam mana kita nak buat keputusan yang baik? Saya rasa itulah. Marilah kita vaksin tu je ceritanya. Tak kisahlah awak Pfizer, keluarga Pfizer ke, keluarga apa dia? AstraZeneca ke, satu lagi Sinovac ke. Yang penting kita dah divaksin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.